Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Azim Azhari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya tentunya. Ya teman-teman semua, semoga hari ini kita akan mereaction sebuah video. Semoga video yang akan kita reaksi ini dapat manfaat buat kita semua dan teman-teman semua bisa mengambil uh, intisari dari dalam video ini dan gagasan apa yang bisa diambil dalam video ini. Tentunya silahkan kalian komen di kolom komentar apa yang dapat kalian ambil dalam video ini. Dan tentunya teman-teman semua, video ini diambil dari channel YouTube Tren Publika dengan judul apakah kalah dari Indonesia. Kini Melayu Malaysia ribut dengan Cina. Oke, nah ini ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tren Publika dan channel YouTube Hasyim Azhari tentunya. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita langsung saja tonton videonya. Check it out. Kalah dari Indonesia. Kini Melayu Malaysia ribut dengan Cina. Apakah benar ini semua? Rumah Tiga kereta Yekuang milik di ahli. Beruas, Perak dibaling molotov koktail atau bom petrol di kediaman ahli Parlimen Beruas itu awal pagi tadi. 10 Januari 2024. Baru-baru ini pemimpin DAP tanpa segan silu bercakap tentang perlunya pakar-pakar non-Muslim untuk dibawa ke meja memberikan pandangan mereka untuk merangka undang-undang syariah. Mereka tak faham. Teror pembakaran mobil di rumah seorang politikus partai kaum Cina itu boleh jadi merupakan puncak dari memanasnya pertikaian kaum Cina dan Melayu di Malaysia belakangan ini. Hubungan kaum Melayu dan Cina di negeri ujung Medini memang tidak sedang baik-baik saja. Selain itu, kaum Melayu Malaysia sekarang memang dalam posisi yang cukup terjepit, walaupun mereka mendapat keistimewaan. Ada sejumlah hal yang menyebabkan Melayu Malaysia tertekan. Apa nih? Apa Kaum sebabnya? Melayu Malaysia tampak frustasi karena kalah bersaing dengan Indonesia dalam Waduh. urusan bahasa. Sebab, bahasa Indonesia telah masuk UNESCO dan akibatnya jumlah penutur bahasa Melayu Malaysia jadi kecil. Selain itu, kaum Melayu Malaysia juga menghadapi gempuran musik dan sinetron dari Indonesia. Ya, benar Sementara sekali. musik Melayu Malaysia sekarang kurang berkembang dan masih harus bersaing pula dengan musik Cina, India, Korea, dan musik Barat. Secara politik, kaum Melayu Malaysia juga kurang terwakili dalam pemerintahan Malaysia karena partai-partai yang berbasis kaum Melayu kini menjadi oposisi. Hanya UMNO yang mewakili kaum Melayu, tapi jumlah kursi UMNO di parlemen tidaklah besar. Nah, salah satu pelampiasan kaum Melayu Malaysia sekarang adalah mereka semakin memusuhi partai kaum Cina, yakni Partai Aksi Demokratik atau DAP, yang kini duduk dalam pemerintahan Anwar Ibrahim. Wow. Meskipun telah diberi keistimewaan, kaum Melayu Malaysia juga masih kalah bersaing dengan kaum Cina secara ekonomi. Kalah secara ekonomi. Mereka juga tertekan dengan semakin banyaknya pendatang asing di Malaysia. Itulah beberapa hal yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia dalam keadaan frustasi. Mungkin karena tekanan seperti itu, akhirnya sebagian kaum Melayu Malaysia cenderung lari dari kenyataan, lalu mereka lebih menyukai dongeng dan ilusi. Mereka suka bernostalgia mengenai budaya dan bahasa Melayu yang katanya hebat di masa lalu. Kaum Melayu Malaysia amat bangga dengan ilusi mereka mengenai alam Melayu yang maha luas. Boleh Maha dikatakan luas. bahwa kaum Melayu Malaysia merasa jadi bangsa hebat, besar dan superpower, walau hanya dalam ilusi. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini Hai. kita membahas politik perkauman di Malaysia. Siap, Kaum Kak. Melayu Malaysia belakangan ini tampak bersikap keras terhadap partai kaum Cina, yakni Partai Aksi Demokratik atau DAP. Kebetulan seorang politikus Cina sempat memicu kontroversi karena ia mengusulkan penglibatan tokoh non-muslim dalam urusan mahkamah syariah. Nah, rumah politikus Cina itu kemudian diteror dengan bom molotov hingga mobilnya Waduh. terbakar. Yuk kita simak videonya ya. Oke, kita Rumah simak Yekuang di bersama-sama ya. Beruas, Perak dibaling molotov koktail atau bom petrol di Wow. kediaman ahli Parlimen Beruas itu awal pagi tadi.
Dalam Bom kejadian molotov. tersebut menyebabkan kebakaran yang memusnahkan salah sebuah kereta KUHAM. Setiausaha Agungnya Anthony Loke Siu Fok dalam kenyataan berkata, apa sahaja bentuk unsur keganasan tidak boleh diterima untuk menyelesaikan perbezaan dalam masyarakat. Oleh itu, menurut beliau, pihaknya meminta Kementerian Dalam Negeri dan Polis Diraja Malaysia (PDRM) supaya mengambil perhatian serius dalam kejadian ini. Sinchu Daily melaporkan tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian 2.50 pagi itu. Menurut laporan itu, 3 kereta telah musnah dalam kejadian itu termasuk Mercedes E300 yang terbakar kira-kira 80%, turut terbakar sebahagiannya ialah Honda CR-V dan Toyota Hilux serta bumbung anjung rumah. Nge dan isterinya dilaporkan tidur semasa kejadian sebelum mereka dikejutkan oleh orang yang lalu lalang yang membunyikan loceng rumah dan memaklumkan kebakaran itu. Nge baru-baru ini menimbulkan kontroversi kerana cadangannya memasukkan pakar bukan Islam dalam jawatan kuasa khas untuk mengkaji bidang kuasa mahkamah syariah. Berikutan tidak balas yang meluas, dia memohon maaf dan menarik balik cadangannya. Sampai dibom Kenyataan molotov. pemimpin DAP Nge Koh-Ham mengenai saranan untuk melantik pakar bukan Islam bantu jawatan kuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang syariah dianggap sebagai satu kenyataan yang berunsur provokatif dan penghinaan terhadap agama Islam dan umatnya. Pengerusi gabungan NGO Islam Gabung, Aminuddin Yahya berkata, ia bakal menimbulkan kesan besar terutamanya mengheret perbalahan kaum dan mencabar agama Islam di negara ini. Ia boleh menimbulkan keresahan, kemarahan dan perbalahan di antara kaum. Yang kedua, seolah-olah mempertikaikan pelantikan dan kredibiliti ahli jawatan kuasa khas mengenai mengkaji kompetensi DUN, seolah-olah mereka ini tidak ada kelayakan. Yang ketiga, jelas menunjukkan bahawa pemimpin DAP tidak memahami serta menghormati perlembagaan yang menetapkan hal ehwal agama berada di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut Aminuddin, kenyataan yang dibuat ahli parlimen berwas itu bukanlah kebetulan dan bukan pendapat peribadi pemimpin berkenaan. Sebaliknya adalah dasar parti DAP yang memperjuangkan Malaysia sebagai negara sekular. Meskipun penafian dan permohonan maaf sudah dibuat, namun ia dianggap bukanlah jalan penyelesaian kerana sudah menjadi perkara biasa untuk menutup isu dan helah mereka demi mencabar Islam dan melihat bagaimana reaksi umat Islam. Sehubungan itu, Aminuddin menggesa kertas siasatan dibuka di bawah Akta Hasutan berikutan pemimpin DAP itu sudah biadab dan menyentuh isu sensitif umat Islam. Ini penting, pihak polis perlu membuka kertas siasatan segera dan pemimpin berkenaan terhadap pemimpin berkenaan di bawah Akta Hasutan 1948 agar ia menjadi pengajaran kepada yang lain supaya jangan celupar, sombong, biadab dan resis apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan. Tak cukup dengan maaf, dengan penafian, mesti buat siasatan. Kalau orang Islam sebut, orang Melayu sebut, terus dibuka kertas siasatan. Tetapi ini kita seolah-olah menerima hanya sekadar permohonan maaf yang telah diucap berulang-ulang kali. Dalam pada itu, Aminuddin turut mengingatkan seluruh rakyat untuk menjunjung titah Sultan Selangor supaya bukan Islam akan menghormati dan tidak mencampuri urusan yang berkaitan hal ehwal Islam. Semua rakyat mesti menjunjung titah Tuanku Sultan Selangor selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Al-Alwa Islam. Masyarakat bukan yang mana beliau baginda menyatakan bahawa masyarakat bukan agama Islam, agama menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal awal agama Islam. Yang kedua, kita juga berpandangan bahawa tiada keperluan untuk lantik mana-mana orang bukan Islam dalam jawatan kuasa tersebut kerana ia melibatkan hal awal orang Islam berdasarkan perkara 11-3-A Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa tiap-tiap kumpulan agama bebas menguruskan agamanya. Ini bermakna orang Islam bebas menguruskan agama Islam tanpa campur tangan orang bukan Islam. Gabung terdiri daripada 46 NGO Islam yang lantang memperjuangkan kedudukan Islam dan Melayu di negara ini. Itulah guys permusuhan kaum Melayu Malaysia dan kaum Luar Cina biasa, dalam urusan ya. politik.
Tampaknya kaum Melayu amat takut jika kaum Cina semakin dominan dalam politik dan berusaha mengubah tatanan lama. Yuk kita lanjut ya. Saya lihat Siap. akhir-akhir ini DAP sangat celupar pandangan-pandangan mereka dan naratif yang dibawa pun bercanggah. Contoh saya nak bawa, Lim Kit Siang sangat gairat bercakap tentang sudah sampai masanya negara kita Malaysia ini meletakkan Perdana Menteri bukan dari kalangan orang Islam. Bagi saya ini bercanggah sebab kena faham apa tafsiran tuntutan Islam sebagai agama persekutuan. Dan banyak lagi Malaysia yang dinyanyikan naratif DAP, satu gagasan, satu perjuangan naratif yang bertentangan dengan tafsiran yang dikehendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan. Apabila berlaga sahaja tak selari dengan Islam sebagai agama persekutuan, bermakna naratif itu, agenda itu bertentangan dengan perlembagaan. Dan baru-baru ini pemimpin DAP tanpa segan silu bercakap tentang perlunya pakar-pakar undang-undang non-Muslim untuk dibawa ke meja memberikan pandangan mereka untuk merangka undang-undang syariah. Mereka tak faham sebenarnya. Dari percakap itu saya yakin bahawa pemimpin DAP tidak faham tafsiran jelmaan bahawa apa yang dikehendaki oleh rakyat kita, oleh pemimpin politik, apa si pemimpin politik tentang kehendak tafsiran Islam sebagai agama persekutuan. Sebelum ini bercakap tentang Susan Jawi, mereka menentangnya Susan Jawi. Jadi banyak perkara sehingga ada mengatakan bahawanya sekolah agama ini akan menjadi melahirkan Taliban. Ini semua kata-kata menggambarkan bahawa pemimpin DAP tidak faham tentang maksud tafsiran kehendak yang perlu diterjemahkan oleh Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan. Itu saya mengatakan bahawasanya sudah sampai masanya DAP untuk menggobal perlembagaan parti DAP itu sendiri. Sekiranya DAP ingin berpentas politik di negara kita. Kalau DAP sama macam PAP, lebih baik dia berpentas di politik negara Singapura. Jadi untuk mengubal perlembagaan parti DAP itu agar ianya menghormati tafsiran, menghormati kehendak yang sepatutnya, DAP mesti mempelawa agamawan, para ustaz-ustaz, pakar-pakar agama Islam masuk di dalam membincangkan bagaimana untuk menggubal, melahirkan perlembagaan DAP itu selari dengan kehendak tafsiran-tafsiran makna-makna yang dikehendaki oleh Islam sebagai agama persekutuan. Ini penting. Sudah sampai masanya. DAP mesti, mahu tak mahu, kalau DAP ingin berpentas politik di negara kita Malaysia ini, dia mesti membawa agamawan, pakar-pakar agama Islam untuk masuk, menyusun, meletakkan, menggariskan perlembagaan DAP itu supaya DAP dia akan berwajah yang selari dengan kehendak perlembagaan itu sendiri. Kalau DAP tidak mahu untuk membawa agamawan, pakar-pakar Islam yang faham tentang Islam ini duduk semeja merangka perlembagaan parti mereka, bagi saya DAP merupakan parti yang degil, parti yang tidak mahu menghormati perlembagaan. Dan bagi saya parti ini perlu ditolak oleh semua rakyat Malaysia. Tak kiralah bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, apa bangsa pun mesti menolak parti DAP. Begitulah guys, pandangan politikus Melayu Mantap. Malaysia terhadap partai kaum Cina. Mantap ya. Jadi ternyata pandangan orang-orang di Malaysia ini yang termasuk politik-politiknya ini ya, politikusnya luar biasa ya, saingan ketat. Jadi untuk politikus ini yang di Malaysia ini tentunya saya rasa yang saya ambil dari sini mereka takut ketika kemasukan dari Cina ya. Dia tidak mau nantinya ibarat kata kepenguasaannya diambil alih oleh Cina. Dan tapi di sini itu gimana negara Malaysia itu akan menjadi besar jika di dalam kepemerintahannya atau dalam menata bangsanya itu masih banyak membeda-bedakan agamanya. Maksudnya terlalu dikucilkan untuk yang non-muslim gitu kan. Nah, beda dengan negara Indonesia yang semuanya dirangkul dan juga banyak gitu kan. Di Indonesia kan banyak beberapa agama, tidak hanya satu agama saja, tapi semuanya diperdulikan dan gimana caranya tetap rukun dan adil gitu kan. Nah, di sini tadi yang disampaikan dalam video ini tentunya beda lagi, tidak ada campur aduk untuk urusan di pemerintahan untuk yang non muslim gitu kan. Sampai tadi itu dibom ya kan, luar biasa pokoknya.
Dan teman-teman, apa yang bisa diambil dalam video ini bisa silahkan komen komen di kolom komentar, tidak masalah karena adalah itu sebuah pendapat ya menurut kalian. Pendapat kalian seperti apa bisa komen di kolom komentar. Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.